Mari jemaat yang hadir secara onsite maupun secara online, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 亲爱的弟兄姐妹，无论在这里还是在家里，我们一起来祷告。 Begitu indah firman yang Tuhan telah sediakan kepada kami. 主啊，你所预备的道是那么的奇妙。 Hal tersebut kami imani oleh karena kekuatan dari firman-Mu lah yang sanggup menopang kami. 我们有信心，因为你的道托住我们。 Bahkan firman-Mu lah yang mengajar kami tentang kehidupan. 甚至你的道教导我们有生命。 Sehingga kehidupan ini tidak kami jalani dengan begitu saja, tetapi ada keindahan Tuhan di dalamnya. 叫这个生命不这样白白的经过，但是有你的美好在里面。 Dan momen menjelang Paskah di minggu ini, Bapa, 在这个要进入受难节的期间， kami rindu agar firman-Mu boleh mengingatkan kami hal yang terpenting untuk kami persiapkan. 叫我们记得我们所要预备的道。 Kami berdoa Allah Roh Kudus boleh membimbing kedua hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. 求圣灵帮助你两位仆人，更是每一位听到的。 Agar kiranya hanya firman dari Tuhan sendiri yang boleh tinggal dan bertumbuh di dalam hidup kami. 让你单单你的道可以建立我们，也活在我们的生活里面。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 祷告奉来耶稣基督名求， Amin. 阿门。 Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， di minggu ini kita akan bersama-sama menyambut akan satu masa sebelum masuk ke dalam minggu sengsara Kristus. 在这个礼拜，我们要预备我们的心来进入基督的受难时刻。 Dan di dalam tradisi kekristenan biasanya itu disebut sebagai Minggu Palma. 就是在基督教的传统里面是说是中枢礼拜。 Ya, itu sebabnya di dekorasi di depan kita melihat ada beberapa daun palma itu melambangkan akan peristiwa tersebut. 是的，在我们这时候的装饰，我们看到有种树枝，是我们来预备来进入这个种枝的礼拜。 Ya, sebelum kita melanjutkan akan pembahasan kita tentang Minggu Palma, saya mengajak kita boleh membuka Injil Lukas pasal 19. 在此事之前，请你们翻开路加福音。 Lukas 19 ayat 28 sampai 44. 路加福音19章28到44节。 Dan ayat ini akan dibacakan dari ayat 28 sampai 36 dalam bahasa Mandarin, lalu ayat 37 sampai 44 dalam bahasa Indonesia. 28到36节将用华语来念。28节。 耶稣说完这事，就在前面走，上耶路撒冷去，将近伯法其和伯大尼，在一座山名叫橄榄山那里，就打发2个门徒说：“你们往对面村子里去。”进去的时候，被看见一个驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。若有人问为什么解它， 你们就说主要用它。打发的人去了，所遇见的正如耶稣所说的。他们解驴驹的时候，主人问他们说：“解驴驹做什么？”他们说：“主要用它。”他们牵到耶稣那里，就把自己的衣服搭在上面，扶着耶稣骑上。走的时候，众人把衣服铺在路上。 Ayat 37, ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu.
Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, Minggu Palma sekali lagi biasanya dihiasi dengan daun-daun palem seperti ini yang menjadi simbol akan kemegahan dan kejayaan dari seorang raja. 是的，中世节是这样的装饰是预备来代表一个皇帝的荣华与他的权柄。 Misalnya saja di dalam kerajaan Salomo itu ada dekorasi yang melambangkan ada simbol daun palem. 是的，在所罗门王的时代也是有这样的装饰。 Dan memang meski di Injil Lukas tidak tertulis, di Injil lain itu dicatat seperti misalnya di Yohanes ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ia disambut seperti raja di dalam kemegahan dan kejayaannya. 是的，在路加福音没有记载，但是在约翰福音记载说，就是当耶稣进入耶路撒冷的时候，那些人迎接他，好像迎接一个皇帝一样。 Tetapi saya bersyukur kita pada minggu ini diajak untuk melihat apa yang menjadi fokus Lukas di dalam catatannya. 但是在这个礼拜，我们要注精神来学习路加福音所记载的。 Di dalam peristiwa Yesus mau masuk ke Yerusalem, Injil lain tidak mencatat, hanya Injil Lukas yang mencatat. 当主耶稣进入耶路撒冷的时候，其他福音书没有记载，但是路加福音有记载， Yaitu Mesias yang menangis. 就是记载说在哭泣的弥赛亚。 Saudara, mungkin kita membayangkan ini adalah sebuah acara yang begitu megah. 可能你说这个是一个很大的节目， Nuansa yang dibangun di ayat 37 pun dicatat murid-murid itu bergembira mengiring dia sambil memuji-muji Allah. 37节甚至记载就是那些门徒欢乐起来，正是在那里赞美神。 Tapi kemudian ketika ia mendekati akan kota Yerusalem, mendadak moodnya menjadi berubah. 但是他主耶稣更接近耶路撒冷的时候，他的心情就变化了。 Di sana dikatakan Tuhan Yesus menangis. 在那里记载说，主耶稣在那里哭泣。 Saudara, sebetulnya tangisan di tengah suatu momen yang penuh sukacita itu bukan sesuatu yang aneh. 是的，在这样的情形，就是在欢乐的时期，有人哭泣不奇怪的。 Misalnya di dalam satu perayaan ulang tahun atau peringatan pernikahan. 可能是在生日的期间的时候，还是在婚宴的时候。 Suatu peristiwa bahagia yang kemudian ketika seseorang itu mengucap syukur, bisa saja dia mulai berkaca-kaca dan menangis. 是的，在非常快乐的时刻，但是这个人突然间眼中有流泪，在那里哭泣。 Jadi ini bukan sesuatu hal yang sama sekali aneh. 这个不是非常奇怪的事情。 Tetapi menarik kenapa dari sekian banyak Injil ya Lukas mencatatnya. 但是为什么只有单单在路加福音记载这一件事呢？ Jadi pastilah kalau ada seseorang yang menangis di hari bahagianya, 在幸福的时刻，有人在那里哭泣， pasti tersirat ada sesuatu yang syarat dengan makna. 当然是有很深的意义在里面。 Dan Lukas sangat tertarik dengan hal ini. 路加非常注意这一件事。 Maka untuk mengetahui mengapa tangisan Sang Mesias ini penuh dengan makna, 所以这个弥赛亚的哭泣是那么的有意义。 saya mengajak kita untuk melihat sedikit lebih utuh dari apa yang kita bisa temukan melalui perikop ini. 我们更清楚的来看在这一段经文所记载的。 Yang pertama, saudara, 第一件， di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi ke depan. 因为主耶稣深深的知道在前面要发生什么事情。 Kisah ini dimulai dengan Tuhan Yesus yang sudah dekat dengan Betfage dan Betania. 是的，这个是主耶稣已经靠近伯法其和伯大尼， Kota kecil yang harus dilewati jika ia hendak masuk ke Yerusalem. 就是两个小村庄。当他们还没有进入耶路撒冷的时候， Injil Yohanes menarik pasal 11 dicatat kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan di kota Betania ini. 就是在约翰福音记载说，关于拉撒路，就是在伯大尼在那里被主耶稣叫他复活的时候。
Jadi suasana kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem itu bukan di surprise, rame gitu. 就是到耶路撒冷不是很突然的事情，在那里很欢乐的事情。 Tapi sejak orang melihat mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus yang semakin luar biasa mendemonstrasikan kuasa dari Allah. 就是在哪里主耶稣之前，就是好像显出神的能力，就是叫人复活。 Banyak orang itu sudah mulai ikut untuk mengiring Tuhan Yesus. 是因为很多神迹，就是很多人开始来跟随耶稣， Tidak hanya murid-muridnya, 不单单门徒， tetapi juga orang-orang Farisi. 但是连法利赛人也跟随。 Dan semua banyak orang yang dikatakan dalam ayat 37 telah melihat segala mujizat Yesus. 就是37有记载说，那些众人见过他一切的事情。 Nah saudara, perbedaan dengan Injil yang lain di kitab Lukas ini dicatat lebih detail tentang sebuah peristiwa. 在路加福音更清楚的来记载这一切所发生的事， Yaitu ketika Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung dan meminta keledai muda untuk digunakan dalam perjalanan. 就是主耶稣叫2个门徒到村子那里，就是拿那个炉具来， Seolah-olah Tuhan itu betul-betul melihat, dia tahu bahwa nanti ada keledai muda, dia belum pernah ditunggangi dan dia sedang terikat. 就是主耶稣好像很远的地方已经看见那里有一个炉具，没有人骑过的，这拴在哪里？ Dan ketika nanti kamu akan mengambil keledai tersebut, ada orang yang bertanya, mengapa dilepaskan? 就是当你要去拿那个炉具的时候，要解开它，人家就会问你为什么， Lalu kamu jawablah bahwa Tuhan memerlukannya. 你就回答说主要用它。 Saudara, kadang saya berpikir kok aneh banget ya orang minta langsung dikasih gitu. 我觉得很奇怪，为什么一个人要拿他的炉就给他呢？ Tapi ternyata di dalam tradisi Timur Tengah itu sesuatu yang sangat umum terjadi. 事实上，在中东这一件事，这样的事是很平常发生的。 Khususnya jika yang meminta adalah seorang yang berotoritas dan diakui. 但是最重要的要求的是一个有权柄的人所要求的， Sehingga dia punya hak untuk menggunakan properti dari orang tersebut. 甚至于他觉得这个人有权可以使用他所拥有的。 Ya contohnya saja misalnya ada Bapak Presiden tiba-tiba mobilnya mogok di Dewi Seri 2 nih, itu di depan gereja kita nih. 比如说，好像我们的总统的汽车在我们的门口在哪里泡老了。 Terus dia mau makan babi guling nggak bisa ya, mau makan ayam betutu gitu ya. 比如说他要吃什么ayam betutu。 Terus, aduh, mau pinjam kendaraan, boleh nggak mobil di sini yang ada kita pinjam sebentar? 比如说他要借我们这里的其中一个汽车，可以不可以？ Kalau yang mau pakai presiden dikasih nggak? 假如总统要用，给不给他呢？ Pasti dikasih ya. 当然给他借。 Mobil Musa mogok aja pasti dikasih kok ya. 呀，他的汽车没有泡老，我们也借给他。 Jadi ini bukan sesuatu yang asing. Kenapa? 这个不是很奇异的事，为什么？ Karena Tuhan Yesus diakui sebagai pribadi yang berkuasa dan berotoritas. 因为人家承认主耶稣是有权柄的人。 Nah, saya lanjutkan di ayat 32, terjadilah peristiwa itu, apa yang diekspektasi oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. 就是在32节那里所记载的，就是发生主耶稣所说的。 Dan mengikuti akan hal tersebut, Lukas mencatat para murid kemudian memberikan alas pada keledai itu dengan bajunya, bahkan jalannya pun dialasi dengan baju. 就是门徒就拿那个炉具过来，就放衣服在上面，甚至在马路上也放上那些衣服。 Sehingga hal ini menunjukkan bagaimana Tuhan itu udah tahu apa yang akan terjadi. 是的，主耶稣已经知道要发生什么， Dan itu terjadi tepat seperti apa yang ia sudah ketahui itu. 就是好像他已经知道一切要发生什么。 Menunjukkan bahwa Yesus datang sebagai pribadi yang adalah Tuhan yang memiliki pengetahuan. 耶稣来到世界上，他是有知识， Dan ia berkuasa diakui sebagai pribadi yang berotoritas sebagai raja. 他是有权柄，他是被人承认的，是掌权的人。 Bahkan di dalam ayat 38 kita melihat
甚至在38节那里说， Itu sebetulnya kutipan dari Mazmur 118 ayat 26 yang kurang lebih sama. 这一节是好像是在诗篇118篇那里所写的。 Dikatakan diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. 奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。 Saudara, Mazmur ini bukan serta-merta enaknya nyanyi apa ya, kayaknya lagu yang cocok. Lagu ini aja deh lagi ngehits gitu ya. 诗篇所写的不是好像平平常常的一样，好像随随便便就拿一节拿出来。 Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang kalau dia menyanyikan sesuatu pasti mengasosiasikan dengan awal mulanya. Kenapa lagu ini tuh bisa diciptakan, dilagukan. 犹太人假如做一个歌来赞美神的时候，不是随随便便的就这样做出来，但是当然有它的背景在里面。 Dan Mazmur ini digunakan untuk menyambut kepulangan raja sehabis berperang dan dia disambut di rumah Tuhan. 这个诗歌是预备来迎接皇帝，当他战胜的时候，打仗胜利的时候回来到主的殿那里。 Raja yang pulang dengan keledai. 他回来的时候是骑着驴驹来。 Artinya tidak perlu lagi bersiap-siap untuk berperang. Jadi semua alat perang sudah ditinggal, kuda pun juga sudah nggak dipakai karena sudah tidak berperang. 是的，他已经打仗胜利了，就是骑在驴驹上面，不要再骑马，已经打胜仗了。 Imam dan umat menyambut kepulangan raja tersebut untuk menunjukkan bahwa benar engkau raja pilihan Tuhan. 是的，祭司众民都来迎接这个皇帝。是的，他是神所拣选的。 Karena mereka memiliki anggapan bahwa sebuah peperangan kalau dimenangkan berarti ini raja yang dikehendaki oleh Tuhan. 是的，打仗已经胜利了，这个皇帝是神所预备给以色列人的。 Maka kembali tersirat bahwa dia, Yesus adalah raja yang diakui, dia adalah Tuhan yang diakui sebagai raja. 是的，在这里的含义就是耶稣是王，是神所预备的。 Saudara, saya lalu geli sendiri. 有时候我觉得很奇怪。 Saya pikir kalau Tuhan Yesus saja tahu keledai ada di mana. 主耶稣知道，主耶稣已经知道那个驴驹算在哪里。 Nanti pemilik keledai akan jawab apa? 那个主人将说什么？ Bagaimana dengan seruan para murid ini? Apakah Tuhan Yesus juga tahu? 主耶稣也知道那个门徒将在那里欢呼。主耶稣已经知道了。 Saudara, ternyata di dalam Lukas 13 ayat 35. 在路加福音13章35节那里。 Lukas 13 ayat 35, di sana kita melihat bagaimana orang Farisi itu mengusir Yesus. 就是在哪里法利赛人怎么样来迎接耶稣？ Dan di sana ia bernubuat bahwa ia harus mati di Yerusalem. 就是他已经知道他要在耶路撒冷受死。 Dan nanti yang menjadi tandanya adalah mereka akan berkata. 就是来预表耶稣的牺牲。 Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 奉主名来的是应当称颂的。 Jadi saudara, seruan murid itu bukan sebuah tiba-tiba wah sukacita aku diakui sebagai raja saja. 就是门徒的欢乐，不是突然间的这样，好像承认耶稣是皇帝一样。 Ini adalah sebuah gong yang mengingatkan bahwa waktunya sudah tiba bahwa ia harus mati. 就是好像一个钟响了，就是耶稣要受死。 Maka saudara, bagian pertama dari perikop ini dengan jelas menyatakan bagaimana Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi bahkan di balik semua kemeriahan ini. 就是从开始，主耶稣已经知道要发生什么，在这里的欢乐的背后，他全部都知道。 Ironisnya ya, meskipun ada orang-orang Farisi yang mencoba menghalang-halangi, jangan sampai keluar statement kayak begini. 可笑的是，是的，有法利赛人在那里说，不要这样欢呼。 Meskipun sekalipun Petrus berkata, Tuhan jangan sampai engkau kemudian diambil dan kemudian engkau dihukum mati. 甚至彼得也说，主啊，不要让他们抓你，就是甚至将你钉在十字架。
Tidak seorang pun yang dapat menggagalkan apa yang menjadi rencana kehendak Allah. 没有一个人能够拦阻神的旨意。 Tuhan Yesus berkata, batu ini pun akan berteriak kalau mereka diam. 就是主耶稣甚至说，这个石头在哪里欢呼？假如你们不欢呼的话， Sekalipun manusia dapat mereka-reka akan sesuatu, 是的人可以猜要发生什么事情， tidak ada yang dapat menghalangi rencana Allah. 但是神的计划没有人能够拦阻的。 Dan Tuhan Yesus sangat tahu apa yang akan terjadi kemudian. 主耶稣非常的知道将来要发生什么。 Saudara, kenapa poin ini menjadi penting? Karena saya mau mengajak kita memahami mengapa tangisan Mesias itu menjadi penuh dengan makna. 是的，我这一点是非常的重要。我要在这里解释为什么主耶稣就是弥赛亚的哭泣是那么的重要。 Bagian selanjutnya, saudara. 我们继续再讲。 Ketika Tuhan Yesus sudah dekat dengan Yerusalem, Tuhan Yesus melihat kota itu, lalu ia menangisinya. 就是当越来越靠近耶路撒冷的时候，主耶稣看见就在那里哭泣。 Kata menangis di sini bukan menangis dari dalam hati, 在这里哭泣的意思不是单单从心里哭， bukan terluka tapi tidak berdarah gitu ya, jadi cuma disimpan di dalam hati. 好像我们受伤但是没有流血一样。 Ini adalah sebuah tangisan yang terlihat sehingga Lukas itu bisa mencatatnya. 是他的哭泣是显露出来，甚至于路加可以写出来。 Tangisan yang entah mungkin dengan suara yang kelihatan bergetar atau dengan air mata yang kemudian mengalir dari matanya. 不单单可能是只有他的声音，还是他的眼睛在哪里流泪。 Jadi jika saya bayangkan kembali, maka cara membaca Alkitab saya salah tadi. 我想象一下，就是刚才我怎么样来读经文，好像是错了。 Ketika Tuhan Yesus itu sedang menangis, ia tidak sedang memberikan sebuah ancaman. 就是主耶稣在哭泣，不是在哪里好像在哪里演戏。 Ia sedang bersedih karena ia tahu apa yang akan terjadi. 他在哪里非常伤心，因为他是知道将要发生什么。 Saya revisi cara membaca saya ayat 42 sampai 44 dalam bahasa Indo saja, bahasa Indonesia. Rekan-rekan bisa mendengar nadanya. 我在读第42到44节，你们注意一下。 Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika engkau hari ini juga mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang hari bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau, menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satupun tinggal. Tidak mungkin terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak tahu saatnya bila mana Allah melawat engkau." Saudara, tangisan Mesias ini sangat penuh dengan makna. 弥赛亚的哭泣是那么的有意义。 Tuhan Yesus bukan sekedar seorang pribadi yang kemudian terjun ke laut untuk menyelamatkan orang sembarang yang sedang tenggelam. 主耶稣不是好像一个人跳进海里面来救一个要沉下去的人。 Ia ibaratnya adalah seorang yang terjun ke laut untuk menyelamatkan sang mempelai kekasihnya. 他好像一个人跳进海里面来救他所爱的配偶。 Tetapi yang terjadi adalah ketika ia semakin dekat dengan sang kekasih itu, 但是当他越靠近他所爱的人的时候， kekasih itu justru membalikkan badannya dan menolak dia. 那所爱的人反而背着他来拒绝他。 Saudara, Allah kita adalah pribadi yang memiliki perasaan. 我们的神是有感情的神。 Dia bukan Allah yang diam, yang kemudian tidak tanggap dengan segala gejolak perasaan kita. 他不是静默在哪里，我们的生活发生什么事情，他都不动于衷。 Dan dia adalah Allah yang ketika menjadi sama dengan manusia, mengekspresikannya dengan tangis air mata. 他好像神变成人一样，就是表达出来，就是用他的哭泣来表达出来。
Ia adalah Tuhan yang bersedih ketika yang dicintainya menolak akan dia. 他在哪里悲哀？因为他所爱的人拒绝他。 Saudara, pada bagian ini adalah salah satu ayat di dalam Alkitab di mana kita itu bisa mengintip isi hati Allah. 在这一节经文，就是在圣经里面，就是在那里，我们好像可以偷看主的性情。 Tidak selalu kita bisa melihat dengan mudah seperti apa sih isi hati Allah. 很不容易，我们能够明白神的心意是怎么样。 Tetapi di sini kita bisa melihatnya. 但是在这里，我们可以看到， Saudara, sama seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari. 好像我们平常所度的日子一样。 Sebagai seorang yang besar di Asia, sangat susah untuk melihat isi hati papa kita. 就是好像在亚洲的人，就是他很难明白一个父亲的心意。 Pernahkah saudara mendapatkan momen di mana papa saudara kemudian curhat, bercerita tentang isi hatinya kepada kita? 就是好像有很少我们可以看到我们做父亲的来吐露他的心意给他的孩子。 Atau kita yang adalah seorang ayah, mungkin ketika kita mulai membuka hati untuk, ya aku coba deh mau ngomong isi hatiku kepada anakku. 就是成为一个父亲，很少就是吐露他的心意，就是讲解开他的孩子。 Saudara, ketika seorang anak mendengar isi hati bapaknya, 当一个孩子明白他父亲的心意的时候， apa yang terjadi? 发生什么事情呢？ Ia akan mengalami perubahan. 他会有很大的改变。 Sehingga saya seringkali mengajak kalau ada rekan-rekan yang curhat tentang anak-anak remaja, saya bilang kita juga terkadang boleh loh sebagai orang tua itu sampaikan isi hati kita. 是的，我时常在辅导的时候，就是跟那些家长说，是的，可以的。我们成为家长，将我们的心意告诉我们的孩子。 Ketika seorang anak mendengarkan isi hati bapaknya, 就是当一个孩子听到他做父亲的心意的时候， ia akan melihat menembus dari hukum-hukum yang mungkin kita kasih peraturan-peraturannya. 就是能够透过一切我们平时所给孩子的规则， Menembus semua itu, ia akan melihat isi hati kita. 就是透过这一切，他能够明白父亲的心意。 Saudara, tangisan dari Mesias adalah tangisan yang berasal dari hati yang mencintai. 就是弥赛亚的哭泣是一个父亲爱他孩子的心。 Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tidak menangis karena kemudian misinya gagal. 主耶稣在哪里哭是不是因为他知道他所要做的要失败了？ Percuma sia-sia datang ke dunia melakukan mujizat, mengabarkan Injil, kalau ternyata mereka menolak aku. 就是好像他来到世界上做了这么多神迹来拯救人，但是他们拒绝我。 Tuhan Yesus tidak menangisi dirinya dan tidak menangisi pelayanannya. 就是主耶稣没有为他的侍奉为他自己哭泣。 Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. 主耶稣知道在前面要发生什么， Dan dia tidak meninggalkan misinya. 他没有离开他们。 Meski realita ia tahu bahwa ia akan dikecewakan oleh murid-murid nih yang lagi nyanyi-nyanyi ini. 他事实上他知道，他那些在那里欢呼的来歌唱的门徒会叫他失望。 Ia tahu suatu hari nanti di depan mereka akan meninggalkan saya. 就是过不久他就要这样离开我。 Kita seringkali bisa berkata kayak, kalau aku tahu mendingan gak usah. 时常我们说，假如我早知道，我就不做了。 Tetapi kasih Allah membuktikan di dalam rencananya. 但是神的爱就是在他的计划里面显露出来， Justru karena ia tahu, 就是因为他知道了， ia mau. 他愿意做。 Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 他来到世界上来寻找那些要失丧的人， Karena ia mencintai siapa yang ia selamatkan. 因为他知道他要拯救的是谁。 Saudara pernah pergi ke mall atau suatu tempat yang tiba-tiba kita kemudian kehilangan anak kita. 你们试过没有？就是到一个商场，到什么地方，就是突然间你的孩子不见了。 Saya pernah melihat di sebuah mall di Jakarta ketika ada seorang ayah dan ibu
Ya, sepasang orang tua yang tiba-tiba berjalan sambil panik mencari anaknya yang tidak bersama dengan mereka. 就是在一个商场，在耶加达发生过。我自己看到有一对夫妇，就是他突然发现他的孩子在那里慌张，因为他的孩子不见了。 Saya pikir ya wajar lah, namanya mall pasti anaknya di sana sini gitu ya. Akhirnya nanti ketemu. 我觉得很平常的事了，在商场等一下会找到他了。 Tapi saya lupa, saya berapa kali sudah keliling. Saya ketemu dengan pasangan ini masih belum ketemu anaknya. 就是兜了几圈，我又见到他们，还没有见到，没有找到这个孩子。 Wah, dia mulai yang tadinya jalan lihat kiri kanan, sekarang sudah berlari nyari ke kiri kanan, tanya sama orang-orang. 开始只有走快步去找，但是后来就开始奔跑了，就是问左问右在哪里找。 Saudara, kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tua ini ketika hal itu terus terjadi sekian waktu? 成为家长的，你觉得假如一直这样找不到，会发生什么呢？ Apakah dia akan berkata, ya masih ada kakak-kakaknya ya, udahlah. 你会不会他说不要紧啦，我还有其他的孩子，他有兄弟，有其他的兄弟。 Ya kita masih muda ya, nanti kita punya anak lagi lah. 不要紧啦，就是我们还年轻，可以再生孩子。 Lalu mereka menjadi tidak setia mencari anak tersebut? 他们不忠心的去再找他的孩子吗？ Tidak mungkin. 不可能的事。 Orang tua yang sehat pasti akan setia mencari sampai mendapatkan. 一个正常的家长一定忠心的去寻找他失丧的孩子， Mencari sampai menemukan, menyelamatkan anaknya yang hilang. 一直寻找到拯救他失丧的孩子。 Saudara, jika minggu lalu anak yang hilang digambarkan ketika ia kembali, dia disambut dengan sebuah pesta. 就是上个礼拜所说的关于逝去的孩子，当他回家的时候，就是迎接他是一个宴会。 Saya mau memberikan sebuah sisi lain ya, sebuah gambaran dari orang tua yang ketika menemukan anaknya yang terhilang. 我要用另外一个图画来诉说，就是好像一个家长去找到他失踪的孩子， Yaitu seperti sepasang orang tua tadi. 就是好像刚才所说的家长， Sambil menangis memeluk anak ini. 就是在那里哭泣抱着他这个孩子。 Anakku, anakku. Aku pikir mama sama papa kehilangan kamu. Anakku, anakku. 就是我的孩子，我的孩子，你叫我们在那里挂心。 Saudara, orang Asia katanya sulit mengekspresikan perasaan dalam kata-kata. 是的，亚洲人好像很难，就是从心里说出真正的话了。 Tapi kalau saya boleh terjemahkan, sebetulnya kedua orang itu mau berkata. 假如我可以翻译出来，这个家长是这样的说： Anakku, 就是我的孩子， aku sayang sama kamu. 就是我很爱你。 Saudara, jika manusia bisa sedemikian rupa, 假如人可以这个样子， terlebih lagi kasih dari Allah kepada kita. 那么神对我们的爱是怎么样呢？ Bukti kasih Allah melalui Tuhan Yesus tidak terhambat dengan kegagalan orang-orang yang pada saat itu belum mengerti tentang pengorbanan Yesus. 神经过主耶稣对我们的爱，超过就是人可以想象得到的。 Termasuk juga dengan kita ya, menjelang akan minggu sengsara ini yang mungkin seringkali terlupakan. 就是好像我们一样，就是要面对这个受难的日子，我们反而完全忘记了。 Jika saya bertanya kepada saudara sekalian, 假如我问你们， apakah kita mengerti apa yang diperlukan untuk damai sejahtera kita? 就是当我们的心需要平安喜乐。 Mungkin kita tidak selalu punya kesiapan dan kesadaran untuk menjawab, ya saya tahu. 可能你说是的，我知道我要预备什么。 Tapi ingatlah bahwa harga yang harus dibayar karena dosa kita sangatlah mahal. 就是你们要记得，要我们的罪的代价是那么的昂贵。 Upah dosa kita adalah maut yang kekal. 就是罪的代价就是永远的死亡。 Mungkin kita tidak selalu punya kesiapan dan kesadaran untuk menjawab, ya saya tahu. 可能你没有预备你的心，回答说：“是的，神啊，我知道。”
bahwa harga yang harus dibayar oleh karena dosa saya adalah Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. 就是为了我的罪，主耶稣要钉在十字架上受死。 Ialah korban damai sejahtera saya dengan Allah. 就是我有喜乐，有平安，跟神有和平，是因为这个代价。 Maka saya ingin menekankan satu hal. 我记得一件事， Jika saudara mungkin ada yang merasa oleh karena dosa kita merasa tidak dikasihi. 假如你记得你有一个人能够想到，就是神没有爱我们，是因为我们的罪。 Jikalau Roh Kudus mengingatkan di dalam hati kita, kita tahu Tuhan tidak berkenan dan kita tahu kita salah. 是的，当圣灵来提醒我们的时候，是的，我们知道我们是错的。 Saya ingin mengingatkan kepada saudara sekalian. 再一次，我要提醒你们， Ia tahu, Tuhan tahu, dan Tuhan mau dan selalu mengasihi saudara. 神知道，神要，神永远来接受我们。 Maka di minggu ini saudara, 就是在这个礼拜里面， saya mengundang jemaat dapat mempersiapkan diri mulai hari ini. 就是我希望每一位，就是从现在开始预备我们的心， Persiapkanlah diri juga melalui elemen yang coba dihadirkan melalui gereja kita. 就是用教会所预备的一切用具， Kesempatan untuk melakukan refleksi di dalam perjalanan Tuhan Yesus di minggu sengsara ini. 就是在每一天我们预备心来回想主耶稣，就是受难的日子， Sebagai tanda bahwa ia tahu apa yang akan terjadi. 好像一表他知道将要发生什么事情， Dan tetap memutuskan untuk mengasihi Anda dan saya. 就是但是他一直的来爱你和我。 Maka ketika nanti selama seminggu ini dibagikan video, simaklah video yang ada. 当这个礼拜我们预备那些片段给你们的时候，你们注意一下， Miliki waktu untuk merenungkan pertanyaan penuntun yang diberikan. 就是每一天使用我们所给你们的问题， Dan jawablah kira-kira kita mau menjadi umat Tuhan seperti apakah di hadapan Tuhan. 就是我们从心里回答，我们要这样成为怎么样的信徒在神的面前？ Apakah saya mau menerimanya sebagai juru selamat bagi seluruh kehidupan saya? 就是我要接受他成为我们的救主，一生里面的救主， Atau hanya menjadi juru selamat bagi sebagian kehidupan saya? 还是成为我们生活里面一部分的救主？ Apakah saya mau menjadikannya raja atas seluruh kehidupan saya? 他是我们的王，在我们的生活里面， Atau hanya sebagian aspek dari kehidupan saya dia menjadi raja saya? 但是还是在我们生活里面只有一部分他成为王， Atau hanya menjadi momen ketika saya sedang di gereja mendengarkan lagu ada kata Yesus sebagai raja dan dia saya jadikan raja di dalam pujian itu? 还是只有在教会里面，当我们唱诗听到耶稣这个字，他成为王。 Kiranya melalui perenungan ini kita kembali menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. 希望从用这个经文，我们再一次的将耶稣成为我们的主、我们的王，在我们的生活里面。 Yang tidak pernah kembali dan memalingkan badannya kepada setiap kita yang mau kembali kepadanya. 他永远不会拒绝每一位愿意接受他的。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa kami berterima kasih oleh karena Tuhan Yesus. 主啊，我们要感谢你，因为主耶稣， Yang di momen ini kami peringati kedatangannya di Yerusalem sebagai Raja. 在这个时刻，我们在纪念他到耶路撒冷是成为王。 Tetapi ia tahu bahwa ada banyak orang di sana yang hanya melakukan lip service, hanya memuji dengan bibirnya saja. 是的，他知道在哪里有很多人就在嘴唇上赞美主， Tetapi meski demikian Tuhan Yesus tidak mundur di dalam misinya. 但是主耶稣不因为这件事而退后。 Tanda air mata adalah bukti cinta Tuhan kepada mereka. 他的眼泪代表，因为他是爱他们的。 Dan tanda cinta yang sama engkau genapi melalui karya Tuhan Yesus bagi kami. 是的，也是代表主耶稣所一切所做的，为我们所做的。 Maka doa kami ya Tuhan. 我们现在的祷告， Jikalau kami pernah menjadi alasan Tuhan Yesus menangisi akan kami. 当成为一个理由，就是主耶稣为我们哭泣。
Ketika kami semakin tahu isi hati Bapa itu, 让我们更知道天父的心意。 kami tidak ingin membuat Tuhan kami bersedih. 我们不要我们的神在那里悲哀， Kami rindu untuk memuliakan Dia. 我们愿意来荣耀他， Kami rindu untuk menyenangkan Dia. 我们恨不叫他喜乐。 Maka di dalam kehidupan kami selama momen menyambut akan masa Paskah ini, 在我们的生活里面来面对这个受难节的时候， kiranya kami dapat jujur untuk mengoreksi diri kami 我们愿意诚实的来审查我们自己， dan kembali menempatkan Engkau Tuhan Yesus sebagai Raja kami. 就是将耶稣放在我们的心来做王。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 祷告奉来耶稣基督名求， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati saudara sekalian. 愿神赐福各位。